Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kali ini kita akan sambung pelajaran kita bagi bidang sirah, tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Untuk rujukan, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 149 hingga 154. Mari kita lihat objektif pembelajaran. Apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini? Murid akan dapat yang pertama, menerangkan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Yang kedua, menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Yang ketiga, menganalisis kesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Dan yang keempat, merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Seterusnya, kita akan lihat bagaimanakah Islam tersebar ke seluruh dunia. Di sini adalah peta dunia yang menunjukkan taburan penduduk yang beragama Islam. Jika kita lihat petunjuk di sini, ada 3 warna iaitu hijau, pink dan kuning. Untuk warna hijau menunjukkan negara Islam, bermaksud majoriti penduduknya adalah Islam. Okey, di sini kita lihat negara-negara yang terlibat antaranya adalah Madinah, Mekah, Malaysia, Uzbekistan, Yaman dan sebagainya. Dan untuk warna pink, 10 hingga 19%-nya beragama Islam, iaitu bagi negara Rusia. Seterusnya, warna kuning, 0 hingga 9% rakyatnya beragama Islam, yang melibatkan negara Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kesannya. Apakah strategi-strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? Mari kita lihat. Ada 3 strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada penduduk Makkah. Strategi yang pertama, mengukuhkan negara Islam. Bagaimanakah Nabi mengukuhkan negara Islam? Iaitu dengan membentuk masyarakat mengikut acuan Islam, iaitu menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Seterusnya, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama dan menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Antara cara lainnya adalah Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam. Bagaimanakah Nabi memperkasakan? Iaitu dengan mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Apa itu zakat dan apa itu jizyah? Zakat ialah cukai yang perlu dibayar oleh rakyat yang beragama Islam. Manakala jizyah pula ialah cukai yang dibayar oleh rakyat yang bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Baiklah, kita akan lihat strategi yang kedua, iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Bagaimanakah Nabi menekankan tanggungjawab berdakwah di kalangan masyarakat Arab Mekah? Iaitu peranan menyampaikan dakwah Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada ia lelaki ataupun perempuan, dan saling bergandingan bahu dalam mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Strategi yang terakhir itu strategi yang ketiga, iaitu menjalinkan hubungan luar.
Bagi strategi yang pertama dan kedua, kita lihat Nabi menekankan dalam aspek rakyat ataupun masyarakat di negara Mekah itu sendiri. Bagi strategi yang ketiga, Nabi meluaskan pengaruhnya dengan menjalinkan hubungan luar daripada Mekah. Bagaimanakah Nabi melakukannya? Itu dengan menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Seterusnya, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Antara lainnya, Nabi juga menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Mari kita lihat apakah kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kesannya adalah terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Seterusnya, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Dan yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam yang semakin meluas di semenanjung Arab. Baiklah, apakah cabaran-cabaran dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat cabaran-cabarannya. Yang pertama, Nabi menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Sebab berlakunya kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Seterusnya, berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Apakah itu Perang Hunain dan apakah Perang Tabuk? Mari kita lihat. Perang Hunain. Perang Hunain berlaku di Hunain. Bilakah berlakunya Perang Hunain? Perang Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Sebab berlakunya Perang Hunain tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan yang terlibat dalam Perang Hunain, kaum muslimin seramai 12,000 orang dan tentera musuh membawa anak isteri, harta benda bersama-sama dengan mereka. Siapakah yang menang dalam Perang Hunain? Kemenangan kepada pihak muslimin, alhamdulillah. Apakah kesan-kesan daripada Perang Hunain ini? Kesannya, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik ibn Auf yang mengetuai peperangan ini. Seterusnya kita lihat Perang Tabuk. Di manakah berlakunya Perang Tabuk? Perang Tabuk berlaku di Tabuk. Bilakah berlakunya? Berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Sebab berlaku Perang Tabuk tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan. Berapakah bilangan yang terlibat dalam Perang Tabuk? Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang dan bilangan musuh seramai 40,000 orang. Siapakah yang menang dalam peperangan Tabuk ini? Kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Cabaran seterusnya, menghadapi golongan munafik. Siapakah golongan munafik?
Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum Islam. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan Islam. Antaranya, sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Seterusnya, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Seterusnya, membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Apakah iktibar daripada perkembangan dakwah Islam di kota Mekah? Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang hikmah. Seterusnya yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah-dakwah daripada musuh Islam. Baiklah, kita akan ke ujian pengukuhan. Untuk ujian kali ini, kita akan sama-sama lihat dan jawab bersama-sama. Perkembangan selepas pembukaan Kota Mekah. Di sini terdapat 5 soalan yang kita akan jawab bersama-sama. Mari kita lihat soalan yang pertama. Berikut adalah kesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali A. Masyarakat Islam yang teguh akidah, B. Negara Islam semakin kukuh, C. Rakyat bertambah miskin. Apakah kesannya? Antara ini ada semuanya adalah kesan-kesannya kecuali C. Rakyat bertambah miskin. Soalan kedua. Terdapat beberapa peperangan yang dihadapi sepanjang berdakwah. Antaranya adalah A. Perang Khandaq, B. Perang Uhud, C. Perang Hunain. Manakah jawapan yang betul? Ya, bagus. Perang Hunain. Soalan seterusnya. Apakah strategi kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah? A. Memperkasakan ekonomi, B. Menekankan tanggungjawab berdakwah dan C. Menjalin hubungan luar. Kita belajar tadi ada 3 strategi. Untuk soalan ini diminta strategi yang kedua. Apakah strategi yang kedua? A, B atau C? Jawapannya? Ya, bagus. B. Menekankan tanggungjawab berdakwah. Soalan yang keempat. Berapakah strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah seperti yang dipelajari hari ini? A 2, B 5 dan C 3. Jawapannya adalah jawapannya 3. Soalan yang terakhir. Apa itu jizyah? A. Cukai yang dibayar oleh rakyat yang bukan beragama Islam, B. Cukai yang dibayar oleh rakyat yang beragama Islam dan C. Cukai yang dibayar oleh sesiapa sahaja. Apakah jawapannya A, B atau C? A. Cukai yang dibayar oleh rakyat yang bukan beragama Islam. Baiklah, kita sudah selesai untuk soalan ujian pengukuhan. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran kali ini bagi tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Ustazah harap kamu dapat faham dan ambil manfaat daripada apa yang kita pelajari pada kali ini. Itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.